Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pelajaran semalam. Okay, pembelajaran hari ini adalah untuk membuat pengiraan bagaimana untuk kira bayaran balik pinjaman dan juga bayaran ansuran. Ada dua perkara yang kita akan kira, bayaran balik dan juga bayaran ansuran. Bayaran ansuran maksudnya bayaran bulan-bulan lah. Okay, dalam pengiraan ni ada dua jenis lah, iaitu yang pertama jika pinjaman itu dibuat menggunakan faedah sama rata, ataupun yang kedua jenis yang mempunyai faedah atas baki. Okey, kalau faedah yang sama rata, okey, biasanya pinjaman yang menggunakan faedah sama rata bila kita membuat pembelian kereta. Ataupun kita membuat pinjaman peribadi, contohnya meminjam daripada bank sebanyak RM10,000. Okey, dan contoh lain ialah kita membuat pembelian barangan pengguna, contoh kita membeli peralatan-peralatan elektrik, contoh macam peti ais, mesin basuh. Itu semua biasanya menggunakan kaedah faedah sama rata. Jadi untuk perkara pertama kita nak kira ialah dalam tajuk ini ialah kita nak kira bayaran balik pinjaman. Jadi bayaran balik pinjaman, rumus yang kita guna adalah rumus ini, iaitu A itu adalah bayaran balik pinjaman sama dengan P, iaitu prinsipal, sama apa yang kita belajar sebelum ini, tambahkan dengan faedah dia, iaitu PRT. P itu adalah prinsipal, R itu adalah kadar berapa persen, dan T itu adalah time ataupun masa dalam tahun. Okey, dalam tahun, mesti tahun. Okey, jadi kita pergi kepada contoh. Okey, contoh dia, Ashraf membeli sebuah kereta bernilai RM70,000 secara kredit. Okey, dan dia membuat bayaran pendahuluan. Okey, dalam soalan ni dia ada membuat pembayaran dahuluan dahulu sebanyak 10%. Dan bakinya dibayar secara ansuran selama 6 tahun. Okey, tempoh dia ialah 6 tahun. Jadi bank menggunakan 5% setahun dengan kadar faedah sama rata. Okey, faedah sama rata. Jadi hitung jumlah bayaran balik, iaitu kalau nak kira gunakan ini, rumus ini, dan ansuran bulanan. Okey, ansuran bulanan kejap lagi saya akan tunjuk. Okey, yang pertama kita nak hitung jumlah bayaran balik, kita kena guna rumus A sama dengan P tambah PRT. Tapi untuk soalan ini kita kena ambil kira yang pertama, iaitu bayaran pendahuluan Ashraf sebanyak 10%. Jadi jika harga kereta itu bernilai RM70,000, maksudnya Ashraf tidak meminjam sepenuhnya RM70,000. Kita kena tolakkan dengan bayaran pendahuluan yang Ashraf dah buat, iaitu 10% lah. 10% daripada RM70,000 adalah RM7,000. Jadi dia punya pinjaman dia adalah kurang daripada RM70,000. Jadi kita kena ambil kira. Jadi kita kira dahulu pendahuluan dia. Untuk pendahuluan ialah RM7,000. Okey, pendahuluan dia adalah sebanyak 10%. 10% daripada RM70,000. So nak kira dia ialah RM70,000 darabkan dengan 10%, iaitu 10/100. Kita akan dapat jawapan dia ialah bayaran pendahuluan yang dibuat oleh Ashraf sebanyak RM7,000. Jadi sebenarnya berapa yang Ashraf pinjamkan? RM7,000 ni maksudnya dia bayar guna duit dia, dan selebihnya dia menggunakan kredit. Kredit daripada bank lah. Jadi sebenarnya jumlah pinjaman Ashraf ni kita kena tolakkan lah. Nilai kereta RM70,000 tadi kita tolakkan dengan RM7,000. Jadi berapakah nilai sebenarnya yang Ashraf pinjam? So Ashraf sebenarnya hanya meminjam RM63,000. Okey, jadi untuk kita kira jumlah bayaran balik, iaitu kita menggunakan rumus A sama dengan P tambah PRT. Okey, saya kata P tu adalah prinsipal. Okey, prinsipal tu biasanya adalah nilai pinjaman dia, iaitu contoh macam ni, nilai pinjaman dia RM7,000, tapi sebenarnya dia bukan pinjam RM7,000 sebab dia dah bayar pendahuluan 10%. So nilai pinjaman dia ialah RM63,000. So P kita adalah RM63,000. So kita masukkan dalam formula jumlah bayaran balik. Okey, RM63,000
Tambahkan dengan faedah PRT. Okey, P 63,000 kalikan dengan R. R tu adalah kadar. Kadar dia setahun sebanyak berapa? Sebanyak 5%. Jadi kita darabkan dengan 5%. 5%. Darabkan dengan tahun. Seberapa sebanyak selama mana tempoh dia? Tempoh dia adalah selama 6 tahun. Jadi kita darabkan dengan 6 tahun. So, berapakah jawapan dia? Okey, mari kita kira. 63,000 tambah dengan 63,000 darab 5% darab dengan 6 tahun. Kita akan dapat sebanyak RM. Sebenarnya dia punya jumlah bayaran semula, bayaran balik dia adalah 81,900. Okey, ini untuk soalan yang pertama, iaitu hitung jumlah bayaran balik. So, bayaran balik yang perlu Ashraf bayar adalah 81,900. Okey, untuk soalan kedua dia tanya berapa ansuran ataupun dia suruh hitung ansuran bulanan. Okey, ansuran bulanan. Kita tengok ansuran bulanan maksudnya kita nak kira setiap bulan Ashraf kena bayar berapa. Jadi kalau kita nak tahu setiap bulan Ashraf kena bayar berapa, kita pertama sekali kita kena tahu jumlah bayaran balik yang kita dah dapat tadi, dan kita kena tahu tempoh yang diambil untuk dia membayar secara bulanan. Tempoh dia adalah selama 6 tahun. Jadi kita bahagikan jumlah bayaran balik ni, kita bahagikan dalam tempoh 6 tahun ni berapa banyak dia kena bayar setiap bulan. So kita kirakan. Okey, 81,900 kita bahagikan dengan tempoh tahun dia ialah 6 tahun. Tapi kita kena letak, sebab dia nak dalam bulan, jadi kita kena darabkan dengan 12 bulan. Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Jadi berapakah jawapan dia? Okey, bahagi dengan, so sebanyak RM setiap bulan Ashraf kena bayar RM1,137.50. Okey, itulah cara nak kira jumlah bayaran balik dan juga ansuran bulanan. Ingat untuk kira ansuran bulanan, kita perlukan jumlah bayaran balik, kita kena bahagi dengan tempoh masa yang dia nak membuat bayaran ansuran. Kalau dia nak buat 6 tahun, kena kali dengan 12. 6 kali 12. Kalau dia nak buat 7 tahun, 7 kena darabkan dengan 12. Sebab kita nak kira secara bulanan. Sebab tu kita kalikan dengan 12 bulan. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita akan lihat contoh dalam buku aktiviti awak. Jadi semua buka buku aktiviti muka surat 39 dan lihat contoh nombor 13, soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 13 dia suruh kita hitung jumlah bayaran balik dan juga bayaran ansuran yang berikut. Okey, dia bagi kita satu jadual. Dalam jadual ni kita ada jumlah pinjaman, kita ada kadar faedah, kita ada tempoh, kita ada jumlah bayaran balik yang kita kena kira dan bayaran ansuran yang kita kena kira. Untuk kira jumlah bayaran balik, kita gunakan rumus yang kita belajar tadi. Okey, kita tuliskan dulu rumus dia dekat sini supaya kita ingat. A iaitu bayaran balik sama dengan P tambah dengan PRT. Okey, P tu adalah principal. Okey, contoh dalam soalan ni principal kita ialah jumlah pinjaman. Okey, kadar faedah tahunan kita adalah R iaitu kadar rate, dan tempoh pinjaman kita adalah time, masa, iaitu T. Jadi kita masukkan sahaja nilai-nilai ini ke dalam rumus kita. Okey, kita buat contoh soalan nombor A. Jumlah pinjaman dia ialah 60,000 iaitu dia punya P, dan 7% adalah R dan 4 tahun adalah T. Kita masukkan dalam formula. Okey, formula kita ialah P iaitu 60,000 tambahkan dengan PRT. Okey, P kita 60,000 lagi sekali. R kita adalah 7%. 7%.
Darabkan dengan T tahun kita adalah 4 tahun. Dan darabkan, tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 76,800. Okey, habis untuk bayaran balik. Okey, cuba buat bayaran kiraan bayaran ansuran. Cikgu kata untuk mengira bayaran ansuran, awak perlu ada data iaitu jumlah bayaran balik. Bila awak dah dapat jumlah bayaran balik, awak nak kira berapa bayaran ansuran, awak kena bagi tempoh, bahagi dengan tempoh masa untuk dia bayar secara ansuran. Berapa lama dia nak bayar. Tempoh pinjaman dia berapa lama. Kalau dia dalam tempoh pinjaman dia, contoh dalam soalan ni adalah 4 tahun, kita kena convertkan kepada bulan sebab dia secara bulanan bayaran dia. Okay, cara dia adalah kita kena darabkan nanti tempoh masa dia tu kena darabkan dengan 12 bulan. Okey. Jadi kita kirakan untuk soalan A tadi. So, bayaran ansuran dia, okey, masukkan formula dia. Jumlah bayaran balik yang kita dah kira tadi dekat sebelah ni, 76,800. Bahagikan dengan tempoh masa. Berapa tahun dia nak, berapa lama? 4 tahun. So, tapi 4 tahun, ingat, kena darabkan dengan 12 bulan. Sebab dia adalah ansuran bulanan. So, bila awak bahagikan, jawapan dia ialah sebanyak RM1,600 sebulan. Jadi dia kena bayar bulan-bulan RM1,600. Okay, contoh soalan kedua. Sama juga. Pinjaman dia ialah RM20,000. Ini adalah P. Dan kadar dia adalah 6%. Ini adalah R. Tempoh pinjaman dia adalah selama 3 tahun. Ini adalah T. Masukkan dalam formula. Okey, prinsipal ialah RM20,000. Okey, tambahkan dengan PRT. Okey, P RM20,000 lagi. Okey, dia punya R, kadar dia ialah 6%. Maksudnya 6/100. Darabkan dengan tahun selama 3 tahun. So, anda akan dapat jawapan dia 23,600. Okey, dan seterusnya untuk bayaran ansuran bulanan. Okey, ambil nilai jumlah bayaran balik yang kita kira tadi iaitu 23,600. Bahagikan dengan tempoh pinjaman dia. Berapa lama dia nak pinjam? 3 tahun. So, 3 tahun. Tapi jangan lupa darabkan dengan 12 bulan sebab dia adalah ansuran bulanan. So, kena darab dengan 12 bulan. So, jawapan yang awak akan dapat adalah sebanyak RM655.56. So, bulan-bulan kena bayar sebanyak 600 ni lah. Okey. Dan soalan terakhir, 80,000. Tempoh pinjaman adalah 80,000. Ini adalah P. Dan 5% adalah R. 6 tahun adalah T. Masukkan dalam formula 80,000. Tambah dengan PRT 80,000 lagi. Darab dengan R adalah 5%. 5/100. Darabkan dengan tahun selama 6 tahun. Jadi jawapan dia adalah 104,000 sahaja jumlah bayaran balik. Untuk bayaran ansuran, ambil jumlah bayaran balik iaitu 104,000 tadi. Bahagikan dengan tempoh masa. Berapa lama dia pinjam? 6 tahun. 6 kalikan dengan 12 bulan. Jadi jawapan dia adalah sebanyak RM1,444. 44 sen dia perlu bayar sebulan. Okey, boleh faham? Okey, kita pergi ke contoh yang situasi yang panjang sedikit. Okey, yang ini yang lebih mudah kira. Jadi awak dah tahulah macam mana nak kira bayaran balik guna formula ini dan bayaran ansuran gunalah kaedah ini. Contoh soalan di dalam buku awak, buka muka surat 40. Okey, muka surat 40. Soalan A. Kita tengok soalan ni soalan A. Tek Liang hendak membuat pinjaman peribadi sebanyak RM54,000 daripada sebuah institusi kewangan. Okey, diberi kadar faedah tahunan ialah 7%. Mula-mula kita highlight dululah.
Dia nak buat pinjaman 54,000 dan kadar faedah dia ialah 7%. Tempoh pinjaman 6 tahun. So, hitung bayaran ansuran tag liang. Okey, macam saya kata tadi, nak kira bayaran ansuran, awak kena tahu jumlah bayaran balik. Nak tahu jumlah bayaran balik ni awak kena dapatkan daripada formula A sama dengan P tambah PRT. Okey, so jom kita hitung. Soalan nombor 1. Okey, jumlah macam biasa, sebelum cari bayaran ansuran, kena cari jumlah bayaran balik. So, jumlah bayaran balik, okey, tulis kat sini, jumlah bayaran balik. Okey, sama dengan P tambah PRT. Jadi, P kita. Okey, P kita yang mana? P kita adalah pinjaman kita lah. Jumlah pinjaman kita yang ini, 54,000. Tag liang punya pinjaman 54,000 adalah P. R, kadar kita adalah 7% yang ini. Dan T adalah time, masa dia selama 6 tahun dia pinjam. So, P kita ikut formula ni P tambah PRT. P kita 54,000. Tambahkan dengan PRT 54,000. Darab R iaitu 7%. Darab tahun adalah 6 tahun. Okey, so jumlah bayaran balik untuk tag liang sebenarnya RM RM76,680. So, bila dah ada jumlah bayaran balik, baru boleh kira bayaran ansuran. Okey, bayaran ansuran macam mana nak kira? Tadi saya kata bayaran ansuran nak kira dia jumlah bayaran balik iaitu 76,000 yang kita dah kira tadi, bahagikan dengan tempoh masa. Berapa tempoh masa pinjaman dia? Dia nak pinjam selama 6 tahun. So, 6 tahun, ingat saya kata kalikan dengan 12 bulan. Sebab dia nak kira secara bulanan. So, berapa jawapan dia? Tag liang kena bayar sebanyak RM1,065 sebulan. Okey, itu caranya. Okey, soalan kedua. Okey, tag liang ingin mengurangkan ansuran bulanannya kepada 800. Okey, maksudnya daripada 1,000 ni dia tak nak. Dia nak kurang 800 sebulan. Dengan kadar faedah yang sama. Faedah 7% dia nak sama. Dia tak nak berubah. So, dia tanya berapa lamakah tempoh pinjaman yang baru. Berapa lama tempoh pinjaman? Maksudnya kita nak cari tahun dia lah. Berapa lama tahun dia kena bayar kalau dia nak harga yang murah macam ni. Okey, jadi kalau kita nak tahu dia punya tempoh tu, kita kena guna rumus inilah. Guna rumus ini. Sebab dalam rumus ini kita ada tempoh pinjaman yang kita boleh cari. Kita nak cari T ni lah. Okey, so nak cari T ni, kita gunakan formula ini. P tambah PRT, jumlah bayaran balik. Okey, tulis. Soalan nombor 2. Allahuakbar. Okey, soalan nombor 2. Jumlah bayaran balik. Kita bermula dengan formula jumlah bayaran balik. Sebab dalam formula jumlah bayaran balik ni ada T untuk kita cari. Jadi jumlah bayaran balik sama dengan 54,000. Prinsipal dia tetap sama, pinjaman dia sama je. Tambah dengan PRT, P sekali lagi sama. Dan R, tempoh faedah, kadar dia nak kadar yang sama juga iaitu 7%. Dan darabkan dengan T, tempoh masa ni yang kita nak cari, yang kita tak tahu. So, kita letaklah T, initial T untuk kita cari dia. So, jumlah bayaran balik dia adalah sebanyak 54,000. Okey, tambahkan, kita darabkan 54,000 darab dengan 7%. Awak akan dapat nilai dia sebanyak 3,780. Okey, darabkan dengan T. So, T tak ada nilai. So, kita letak dekat hujung ni lah. 3,780 darab T sama juga dengan 3,780 T. Okey.
Seterusnya kita nak cari T ni. So, kita gunakan dia punya bayar ansuran bulanan dia. Ansuran bulanan. Macam mana nak guna? Nampak macam tadi kita nak kira ansuran bulanan dia. Kita punya pinjam bayaran balik, kita bahagi dengan tempoh masa, betul? Jadi, bayaran ansuran ni dia nak RM877.50. So, masukkan dekat sini RM877.50. Okey, yang jumlah bayaran balik ni kita nak masukkan apa? Masukkan nilai ini. Yang kita buat ni tadi. Dan bawah dia kita dapat kita nak cari dia punya tempoh masa. Kat sini bawah ni nanti kita kena letak tempoh masa ni 6 tahun ni kita tak tahu. Jadi kita letak dia sebagai T lah. Dan darabkan dengan 12 bulan ni tetap sama. So kita cara tulis dia macam ni. So RM877.50 daripada sini ni formula daripada nilai kat sini sama dengan bayaran balik. Bayaran balik dia ialah kita ambil dekat bayaran balik yang atas ni. Bayaran balik dekat atas ni. So ambil semula iaitu 54,000 tambahkan dengan 3,780 T. Bahagikan dengan tempoh masa. Tempoh masa yang ini. Sekarang ni kita tak tahu dia berapa tahun. Macam dalam soalan ni, pertama dia kata 6 tahun. Soalan kedua, dia tak tahu berapa tahun. So, 6 ni kita gantikan dengan huruf T. So gantikan dengan huruf T. Darabkan dengan 12 bulan. 12 bulan tu tetap samalah. Jadi kita buat kiraan. Kiraan macam mana? Yang ini kita darabkan ke sebelah. RM877.50 darabkan dengan T, darabkan dengan 12. So, RM877.50 darab T, darab 12. Sama dengan yang tinggal di sebelah sini. Kalau kita dah bawa yang T bawah ni, so apa yang tinggal? Atas ini sahaja. So, yang tinggal tuliskan 54,000 tambah 3,780 T. So, yang kat sebelah ni hasil darab dia awak akan dapat sebanyak 10,000. Kalau awak darabkan 530 T. Macam mana dapat 10,530 ni? Awak darabkanlah 877.5 darabkan dengan 12. Awak akan dapat 10,000. 10,000 darabkan dengan T, dapatlah 10,530 T. Lepas tu sama dengan jawapan yang kat sebelah ni masih sama. Dan T. So apa nak buat? Kita sekalikan dengan T dengan T. Maksudnya T dekat sebelah sini, bawa pergi sebelah sini. Sebab kat sini pun ada T, sini ada T. So kita sekalikan dia. Yang tinggal kat sini yang tak ada T lah. So kita bawa ke sebelah. Kita salin balik 10,530 T. Kalau 3,780 T ni operasi dia tambah. Kalau kita bawa sebelah, dia akan bertukar menjadi tolak. Jadi dia akan tolak 3,780 T sama dengan 54,000. So tolakkan 10,530 T tolak 378 T. Tekan kalkulator, tolakkan nombor ini. 10,530 tolak dengan 3,780. So awak akan dapat jawapan dia ialah, saya tulis kat bawah ni sebab dah terlebih, 6,750 T sama dengan 54,000. Untuk dapatkan nilai T, kita tinggalkan T ni sorang-sorang kat sebelah. So yang 6,000 ni kita pindah ke sebelah. Caranya 6,000 dengan T, antara dia operasi dia ialah darab. Jadi kalau kita pindahkan 6,000 ke sebelah, dia akan bertukar menjadi bahagi. So yang tinggal kat sebelah ni adalah T sahaja.
So tuliskan T sama dengan 54,000 bahagi dengan 6,750. So awak akan dapat T iaitu tempoh dia sebanyak 8. 8 tu 8 apa? Kalau awak bagi awak dapat 8. 8 adalah 8 tahun. Okey, itulah jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini kita kira faedah sama rata. Kita nak kira faedah sama rata, kita kira dia punya bayaran balik. Yang pertama, saya ulang baliklah. Bayaran balik kita kira hari ni, dan kita kira bayaran ansuran bulanan. Ada 2. Jadi awak perlu salin dalam buku aktiviti awak yang kita buat ni dekat muka surat 40 ni. Ambil gambar, yang ini gambar dia, dan gambar yang kita buat dalam muka surat 39, yang dalam tabel ni. Ni pun ambil gambar. So ada 2 gambar. Gambar pertama, gambar jadual ni ambil. Lepas tu, okey, contoh macam saya screenshot. Okey, dan gambar yang kedua, muka surat 40. Soalan A ni yang awak buat dalam buku awak. Okey, ambil gambar, screenshot. Okey, dan hantarkan 2 gambar tersebut di Padlet yang saya akan bagi awak di dalam grup. Okey, contoh dekat dalam grup nanti saya akan bagi Padlet. Contoh link dia yang saya akan bagi. Nanti awak tekan sahaja link ni, contoh macam ni. Tekankan link, awak akan pergi terus ke Padlet yang saya dah sediakan. Jadi caranya ialah awak kena hantar gambar. Hantar 2 jenis gambar yang saya minta awak hantar tadi ke dalam Padlet ini. Saya tunjukkan kaedah untuk hantar di Padlet. Yang paling penting ialah bila awak hantar, okey, ini Padlet yang awak akan masuk. So caranya ialah awak attachkan gambar yang attachkan gambar yang awak nak hantar ke dalam Padlet ini. Apa pula ni? Close. Okey, kita upload daripada file kita lah gambar yang kita ambil tadi. Contoh saya ambil gambar pertama dan juga gambar kedua. Kita ambil masa sikit lah. Lambat pula. Okay, yang penting bila awak nak hantar gambar ni, awak kena tulis nama. Bila awak tak tulis nama, saya takkan tahu gambar tu siapa punya. Jadi awak kena tulis nama lah. Tulis nama dan hantarkan gambar tersebut. Agak lambat sedikit. Yang penting kalau awak dah berjaya upload dia punya gambar, nanti awak boleh tuliskan nama dekat bahagian yang say something ni. Bila gambar awak dah terupload, awak tulis nama Muhammad Multazam contohnya, tulis nama penuh dan tekanlah button post. Dekat situ nanti saya akan tengoklah awak punya kerja. Maksudnya kita cancelkan je. Bila awak dah berjaya, nanti awak tekan button post dekat sini. Contoh tulis nama Muhammad Multazam. Okey, lepas tu awak letak gambar. Okey, ambil gambar tadilah macam yang tadi tu caranya. Yang ini upload ni. Ambil gambar yang kita dah ambil gambar tadi. Masih tak berjaya macam lambat sedikit. Dah contohlah, dah sudah, awak tekan button post. Dan nanti akan keluarlah awak punya nama dan gambar. Contoh dekat dalam ni awak dah nampak ada tulis nama Muhammad Multazam. Dan nanti akan ada gambar lah. Kalau awak letak gambar, akan ada gambar. Kalau awak tak letak gambar, tak ada lah. Jadi untuk dapatkan kehadiran, awak kena tulis nama dan gambar. Okey, boleh? Okey, kalau boleh. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sebab menonton video ini sehingga habis.
Dan jangan lupa hantarkan awak punya gambar kerja di Padlet ini. Boleh? Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.